Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam. Jadi insya-Allah kita mulakan sesi ketiga pada malam ni dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم افتح لنا ابواب العلم. اللهم افتح لنا ابواب العلم. اللهم افتح لنا ابواب العلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana menghimpunkan lagi kita pada malam ni untuk meneruskan lagi sesi daurah faraid. Yang sebelah malam adalah sesi untuk kamus faraid. Malam ni adalah malam yang ketiga ataupun sesi yang ketiga. Dan alhamdulillah juga syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sebelah petang tadi pun sudah bermula untuk siri 1 bacaan kitab I'anah An-Nahid oleh Fadil Ustaz Azri Asra, yang ataupun kita panggil Ustaz Asra lah. Oleh Ustaz Asra pun dah mula dah. Kalau dalam kitab tu, kalau siapa yang masih lagi mungkin tak berkesempatan untuk tengok sesi live petang tadi, mula pada muka surat I. Boleh, kalau dalam kitab tu carilah muka surat I. Baik. Kita dah buka. Sekejap ya.
Jadi insyaAllah malam ni kita nak sambung lagi pada muka surat pada muka surat 3 lah. Pada muka surat 3. Sekejap lah. Dan alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala jugalah. Pertama tadi Ustaz Asror dah mula, kita pun dah dengar sedikit sebanyak latar belakang mengenai Syed Alawi, kenalan kitab Ya Anak Al-Nahi. Beliau yang mana kita kata seorang anak yatim yang mana ayah dia telah mati waktu dia muda, waktu kecil lagi. Kalau mengikut Islam, dia tak sama macam orang Melayu kita lah. Definisi anak yatim, kita yatim piatu. Tetapi dalam Islam ni nak dikatakan sebagai anak yatim adalah apabila matinya ayah dan anak tu pula kecil lagi. Apabila anak tu kecil lagi, matinya ayah, itu dinamakan seseorang tu lah, budak tu sebagai anak yatim. Dia anak yatim lah, dia tak ada yatim piatu, anak yatim. Baik. Begitulah. Saya ada masalah sikit. Okey. Sekejap. Okey, baik. Baik, jadi insyaAllah malam ni kita nak sambung, minta maaf lewat lah. Kita nak sambung pada muka surat 3 kat bawah sekali. Muka surat 3 bawah sekali. Line ni tak tahulah line saya okey ke tak okey ni. Tengok macam, rasa macam okey line. Okay, baik, tak apalah. Jadi kita dah lalui ahli fardu. Ahli fardu pihak laki-laki dan juga ahli fardu pihak perempuan, yang mana apabila matinya seseorang daripada kalangan keluarga si mati itu adanya kita kata 15 orang belah lelaki, pihak laki-laki, dan juga 10 orang pihak perempuan. Boleh. Kita kena kira balik lah semalam tu. Tengok balik, kira balik. Okey, baik. Dan sekarang ni kita nak masuk pula yang mana ahli keluarga yang tak dapat pusaka. Dia tetap ahli keluarga, tetapi dia tak dapat pusaka. Dia tak dapat pusaka. Okey, baik. Jadi kita tengok dulu dalam kitab Zawil Arham. Kita sambung dekat sini lah. Dah habis dah Zawjah. Kita buka sekejap dulu. Mana dia? Okey, baik. Jadi ni yang semalam lah. Jadi ni yang semalam. Kalau kita boleh tengok kat sini, adanya 10. Cumanya puan hamba. Puan hamba ni zaman sekarang dah tak ada lah. Tak ada lah kita kata adanya hamba, adanya puan hamba, tak ada dah zaman sekarang ni. Cumanya daripada segi hukum masih lagi ada. Dan tak mustahil, mungkinlah satu hari nanti ada balik puan hamba dan hamba. Jadi puan hamba pun termasuk juga salah seorang yang boleh mendapat pusaka daripada si mati. Tapi kita kata selepas semua orang tak ada lah. Kalau kata 9 orang dalam ni dah tak ada semua, boleh jadi puan hamba pun dapat. Macam tu. Okay, baik. Dan kalau pihak lelaki pula semua sekali ada 15, kurang 1. Pihak lelaki semuanya ada 15.
Okey. Sekejap nah. Kita tambah dulu. Okey, baik. Okey, baik. Jadi untuk malam ni kita nak tengok Zawil Arham. Baik, kita tengok. Zawil Arham, apa itu Zawil Arham? Qarabat. Yakni ahli keluarga yang tiada termasuk di dalam waris. Dia bukan termasuk dalam waris tapi dia ahli keluarga. Kalau ahli waris yang mendapat pusaka yang kita mula daripada hari tu, yang kita mula daripada muka surat 2 tu. Surat 2 kita tengok. Ibnu beni, abun, jad, syakik, akhun li'ab, akhun li'um, ibnu akhin syakik, ibnu akhin li'ab, lepas tu ummun syakik, ummun li'ab, ibnu amin syakik, ibnu amin li'ab. Lepas tu zauj. Lepas tu tuan bagi hamba. Untuk belah perempuan pula bintun, bintu beni, umun, jaddah, lepas tu syakikah, uhtun li'ab, uhtun li'um, ammah dan kholah ni bukanlah, ni termasuk dalam zawi arham. Minta maaf lah. Ni termasuk dalam zawi arham. Okey, lepas tu zauj, zaujah, isteri. Lepas tu lagi satu puan bagi hamba. Tu ahli waris. Boleh. Tapi zawi arham ni pula dia tetap kita kata qarabat, ahli keluarga si mati juga, ahli keluarga mayat tu lah. Cumanya yang tidak termasuk di dalam waris, maksudnya dia bukan ahli waris. Dia tak dapat pusaka. Boleh. Tak dapat pusaka yakni pada hukum asas ataupun asalnya. Maksudnya pada asalnya, pada kita kata pada hukum asal dia tu untuk zawi arham tak dapat. Tetapi selalunya di hujung-hujung bab apabila kita dah mengaji semua nantilah, bab ahli waris, lepas tu bab kita kata asobah, lepas tu pula bab akan jumpa pula datuk dan saudara. Tu ada hukum yang spesifik dah kat situ. Okey, lepas tu nanti kita akan jumpa pula di hujung sekali, kita akan jumpa di mana satu bab tu nanti zawi arham tu pun boleh dapat. Tetapi banyaklah selepas kita kata semua tak ada lah. Semua tak ada, lepas tu nanti kita jumpa pula apa tu kita kata kalau baitul mal tu tak teratur, lepas tu barulah boleh kembali kepada zawi arham pun baru boleh dapat. Tetapi pada hukum asal dia, zawi arham ni adalah ahli keluarga yang mana tak termasuk dalam waris. Dia bukan ahli waris. Okey, baik habis. Jadi dah sebut dah dekat sini dua lah. Ammah dan khallah. Khallah. Ammah dan khallah ni adalah zawi arham. Okey, baik. Jadi boleh tulis dekat tepi lah. Kalau untuk ahli ahli waris ataupun kita kata ahli fardu lah. Ahli waris ataupun ahli fardu itu ada 25 orang. 15 laki-laki dan 10 perempuan. Dan kalau untuk zawi arham ni pula dia ada 14. 7 laki-laki dan 7 perempuan. Dia macam tu. Okey, baik. Seperti mana kalau boleh dekat sini. Okey, baik. Kalau boleh tengok, kalau boleh nampak lah. Ni saya tak boleh nak zoom ni. Dah besarkan dah. Tu, kalau boleh tengok ni dah dalam jadual yang simbol-simbol ni telah ditambah lah. 7 zawi arham belah lelaki dan juga 7 zawi arham sebelah perempuan. Nanti tak apalah, jangan risau, nanti yang ni akan saya share lah, nanti saya share. Boleh. Tu. Dia semua sekali ada 7. Pihak lelaki ada 7 dan pihak perempuan pun ada 7. Kalau boleh dalam buku surat sebelah tu, untuk jadual ni kalau boleh potongkan tengah dia. Sebelah kanan adalah pihak laki-laki dan sebelah kiri adalah pihak perempuan. Boleh. Jadi dua pihak lah. Boleh. Sini.
pihak lelaki, pihak lelaki, dan sebelah sini pula pihak perempuan. Panjang ni. Okay. Pihak perempuan. Boleh. Okey, baik. Jadi tak apalah, nanti saya share lah. Cumanya ada 7 lah. Kalau kita bilang ada 7. 7 laki-laki dan 7 perempuan tu adalah zawi arham, yakni yang tak dapat pusaka, si mati. Kalau kita tengok dekat sini, kalau kita tengok dekat sini, mayat ni apa tu, mayat adanya anak laki-laki dan mayat tu juga ada anak perempuan. Baik, jadi mayat ada anak laki-laki dan anak laki-laki tu pula ada anak. Ataupun kita kata cucu bagi mayat lah. Cucu laki-laki dan juga cucu perempuan, tapi daripada anak laki-laki. Jadi kedua ni yang mana datang daripada jalur anak laki-laki, dua-dua ni adalah ahli waris bagi mayat yang mana boleh dapat pusaka. Tetapi kalau kata cucu datang daripada pihak perempuan, itu kita kata zawi arham, dia tak dapat pusaka. Dia tak dapat pusaka. Contoh macam kita tengok cucu lelaki dan cucu perempuan daripada anak perempuan tu kita kata tak dapat pusaka. Okey, baik. Okay, agaknya faham lah. Setakat ni agaknya boleh faham lah tu. Perbezaan dia tu. Okey, baik. Saya nak tanya setakat ni macam mana? Line okey ke? Line baik ke? Line tak berapa nak baik? Sebab tengok ada macam line yang berkali merah-merah ni. Okey, baik. Jadi habis dah muka surat 3. Boleh. Jadi kita kena beza lah. Kita kena beza. Maksudnya apabila kita dah tahu, kita dah boleh beza. Maksudnya ahli fardu ataupun kita kata ahli yang ahli waris yang belah lelaki dan belah perempuan yang kita kata 15 dan 10 tu. Jadi kita nampak dah yang selain daripada itu adalah kita kata zawi arham. Boleh. Dan okey, dan juga inilah salah satu kenapa kita perlu belajar faraid, ilmu faraid, supaya apa? Supaya kita sebenarnya untuk diri sendirilah, supaya kita dah dapat ataupun kita dah dapat gambaran ataupun kita dah boleh merancang ataupun kita dah tahu dah siapa yang patut dapat dan siapa yang tak patut dapat, siapa yang patut tuntut dan siapa yang kita kata tak patut tuntut. Boleh. Dia tak boleh, maksudnya dia tak boleh jadi macam drama Melayu lah. Tak boleh jadi macam drama Melayu. Sepatutnya orang tu tak boleh dapat pusaka tetapi dia tuntut. Tapi dia tuntut juga. Misalnya macam mana? Contoh. Kita kata contoh macam ni lah. Kita buka gambar ni tadi. Okey, baik. Contoh macam mana? Sekarang ni misal lah kita kata adanya mayat lah. Dia bukan mayat lagi. Contoh dia masih hidup. Contoh mayat ni hidup. Dan mayat ni dia tak ada dah ahli waris yang lain. Dia tak ada ahli waris yang lain ataupun dia ada juga. Cuma kita kata tak ambil berat. Dia tak ambil berat. Tinggal lah seorang-seorang. Mungkin dia dah tua dah. Nenek lah. Okay, dia ada anak perempuan. Tapi anak perempuan dia dah tak ada dah. Cumanya dia ada, kita kata cucu perempuan. Okey, lepas tu pula dia ada anak laki-laki. Boleh. Ataupun kita kata boleh. Ataupun kita kata maksudnya sekarang ni mayat ni asal dia tak mayat lagi lah. Dia seorang nenek tua.
Nenek. Nenek tua lah. Sebutlah nama. Nama dia Makcik Kiah. Nenek Kiah. Tu pun ikutlah nama apa pun lah. Boleh. Okey, baik. Sekarang ni, okey. Dia duduk seorang-seorang, tapi cucu dia jaga. Ataupun kita kata duduk kat kampung dengan cucu daripada anak perempuan. Tak nampak ni. Sekali lagi. Misal lah ni. Sebab apa kita kena belajar faraid? Ni lah sebab dia. Supaya kita kata orang yang sepatutnya minta kena minta, dan orang tak sepatutnya minta tak boleh minta. Macam tu lah. Sebab kita jangan makan hak orang lah. Nanti susah kat akhirat nanti susah. Okey, baik. Contoh sekarang ni. Okey, banyak. Okey, baik. Anak lelaki, betul. Anak perempuan, semuanya dah tak ada. Kalau ada pun tak apa juga. Okey, baik. Sekarang ni, ni kita kata tadi nenek kan. Ni kita kata nenek. Nenek tua lah. Nenek dia dah tua. Dia dijaga oleh cucu. Tapi cucu ni daripada anak perempuan. Dia cucu perempuan daripada anak perempuan. Dia dah lama dah jaga. Dia punya jaga-jaga-jaga last sekali meninggal nenek ni. Nenek tua ni pun meninggal. Jadilah mayat. Lepas tu bila dah mayat pun anak lelaki dia yang dah lama tak jaga pun balik datang. Apabila anak lelaki ni datang, dia pun nak tuntutlah harta. Dia nak tuntutlah harta pusaka mayat ni. Tetapi cucu perempuan dia kata apa? Tak boleh. Aku penat-penat jaga kan. Kalau ikut pakcik dia lah. Mana boleh, takkan pakcik nak ambil. Cucu perempuan ni tak bagi. Aku penat-penat jaga basuh kencing berak tok dulu. Mana boleh pakcik datang nak ambil harta pula. Contohlah harta nenek ni ada 2 juta. Contoh dia ada harta 2 juta. Ada harta 2 juta. Tak. Lepas tu macam mana? Kalau ikutnya tak dapat juga. Sebab apa? Sebab cucu perempuan daripada anak perempuan tu zawi arham. Dia tak boleh terima. Dapatlah dekat anak lelaki betul-betul je dapat 2 juta. Dapatlah. Contohlah ni kita kata tak ada orang lain lah ni. Boleh sebab anak lelaki ni dia asabah. Dia ambil semua. Ni misal dia. Sebab tu kita kena belajar ilmu faraid. Sebab apa kita tak nak kejadian macam ni lah. Jadi kalau kata nenek ni dah pandai, nenek ni tahu, dia buat macam mana? Dia buat wasiat lah. Dia buat wasiat pada tu. Okay. Dia buat wasiat ke macam mana? Okay, baik. Habis. Okay, baik. Jadi macam mana setakat ni boleh ke? Tu zawi arham lah tu, dia banyak dah tu. Ada semua sekali ada 14. Okey, baik, habis. Sekarang ni kita nak masuk pula pada muka surat 4. Pada muka surat 4. Okey, baik. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, baik. Sekarang ni kita nak masuk ni ta'asib ataupun kita sebut dengan asabah. Sebelum kita baca yang ni, pertama sekali kita kena tahu dulu. Kita kena tahu dulu beberapa perkara lah. Pertama sekali kita kena tahu bahawa apabila seseorang tu ataupun kita kata yang mati lah, apabila yang mati tu matilah. Maksudnya yang mati tu okey, baik. Apabila seorang itu mati,
dia harta pusaka dia, harta dia tu boleh dapat dekat dua lah. Boleh. Sama ada ahli keluarga, ha, ataupun bukan ahli keluarga. Maksudnya yang boleh dapat. Dia macam tu. Ahli keluarga dan juga bukan ahli keluarga. Okey, baik. Contoh yang bukan ahli keluarga yang boleh dapat pun terbahagi kepada dua. Baitul mal, Baitul mal. Lepas tu pula yang bukan ahli keluarga, mayat yang kita kata boleh dapat pusaka adalah tuan ataupun puan hamba. Tuan ataupun puan hamba. Maksudnya dulu mayat ni adalah seorang hamba. Macam tu. Lepas tu tuan ataupun puan hamba ni memerdekakan mayat. Lepas tu pula mayat dia tak ada ahli waris lah. Maksudnya dia tak ada keluarga. Dia sebat se se sebat apa? Seorang dia lah. Seorang dia. Apabila dia seorang dia, jadi apabila dia dah ada harta, dia mati dan harta pusaka dia tu nak dapat kat siapa? Boleh dapat dekat tuan ataupun puan yang memerdekakan dia. Maksudnya dulu hamba, mayat tu hamba lah. Okey, baik. Tu. Dia kata dulu mayat tu hamba. Mayat itu hamba. Mengingat tulis. Okey, baik. Maksudnya dulu mayat tu hamba. Okey, baik. Okey, lepas tu kita kata keluarga. Oh, hilang lagi. Tu. Okey, baik. Lepas tu keluarga lah. Keluarga ni pula adanya kita kata dua pula juga. Satu keluarga yang kita kata dapat pusaka, yang boleh dapat lah. Dapat, boleh dapat. Dan juga ada kita kata daripada keluarga tu juga ada keluarga yang tak dapat. Tak boleh nak dapat. Boleh. Maksudnya boleh dapat. Okey, baik. Macam tu. Maksudnya kalau ahli keluarga ada dua pula. Ada yang boleh dapat pusaka dan juga ada yang tak boleh dapat pusaka. Okey, yang boleh dapat pusaka ni ada dua jenis. Kat sini ada dua pula jenis. Satu adalah ahli fardu ataupun kita kata yang dapat fardu. Fardu. Satu lagi pula dapat asobah. Macam tu. Okey. Jadi macam ni lah. Maksudnya apabila seorang tu mati, sama ada bukan keluarga ataupun keluarga boleh dapat. Dan keluarga tu pula terpecah kepada dua lah. Satu kita kata tak boleh dapat pusaka dan yang keduanya boleh dapat pusaka. Dan yang boleh dapat pusaka pula pecah kepada dua. Ada yang dapat cara fardu dan juga ada yang dapat cara asobah ni. Ni istilah dia. Ni istilah dia lah. Okey, baik. Okey, lepas tu kita tengok. Muka surah 4. Ta'sib. Okey, baik. Ta'sib. Apa tu ta'sib? Terhak semua pusaka. Yakni terhak semua harta pusaka. Maksudnya dia berhak nak dapat semua harta pusaka. Boleh kalau kata
seorang yang mati tu adanya 1 juta harta dia tu dalam bank. Contohlah, harta dia memang ada 1 juta. Jadi seseorang tu apabila dapat gelaran Asobah, seseorang tu Asobah, dia boleh ambil semua sekali. Macam tu boleh. Kita tengok taksib. Apa dia taksib? Terhak semua pusaka, yakni terhak semua harta pusaka atau seberapa yang baki ataupun seberapa harta yang baki daripada fardu, yakni selepas kita kata ahli fardu lah. Yang mana ahli fardu tu dah ambil pusaka, bila dia dah ambil, tinggal balance. Jadi balance tu siapa punya? Orang yang kita kata status asobah tu yang akan ambil. Baik. Okey, boleh. Yakni pada asas lah, pada asasnya lah. Tetapi terkadang sampai tak dapat langsung kerana ahli-ahli fardu telah menghabisi semua harta pusaka. Tetapi ada juga kita kata yang mendapat asobah tu juga boleh juga tak dapat langsung. Sebab apa? Sebab ahli fardu dah ambil semua pusaka. Teruk juga ni. Kelamatan lah. Orang lain boleh dapat pusaka. Kenapa aku ni tak dapat langsung? Contohlah macam tu lah. Baik. Okey, baik. Jadi, apabila kita kata yang tadi itulah, daripada sini ni, kita kata daripada sini, dia lari juga lah. Tak apalah, nanti saya pilih balik lah. Okey, baik. Maksudnya, okey, kalau kita kata macam ni, kalau kata carta macam ni, mayat. Okey. Okay, dia turun dekat keluarga. Yang kita kata boleh dapat pusaka lah ni. Yang boleh yang mana kita kata ahli keluarga tu yang boleh dapat pusaka. Jadi ada 2 jenis, ada yang dapat atas jalan fardu, ada yang dapat atas jalan asobah. Macam tu boleh. Jadi asobah ni macam mana kita nak faham? Asobah ni kalau mudah ceritanya kita kata ambil semua pusaka, macam tu. Ataupun kita kata ambil seberapa yang baki selepas ahli keluarga yang dapat fardu ambil. Macam tu. Mudah faham dia macam tu lah, mudah-mudahnya. Okey, baik. Okey. Jadi lepas tu kita tengok pula dalam ni. Okey, jadi ada beberapa poin lah. Ada beberapa poin yang kita nak kena faham. Pertama sekali, orang yang dapat asobah ataupun kita gelarkan dengan taksib ni lah, yang terhak semua pusaka ataupun seberapa yang baki ataupun terkadang tak dapat langsung. Boleh. Yang nak dapat ni pun datang daripada kita kata 15 orang tadi itulah. Yang 15 orang tadi yang ada lelaki. Yang ada lelaki ni kita kata adanya asobah dalam ni lah, dalam senarai ni bercampur lah, adanya asobah dan juga adanya yang dapat fardu. Contoh fardu tu siapa? Suami lah. Suami ni ahli fardu, dia bukan asobah. Kalau kata bini suami meninggal, bukan suami dapat semua. Kalau isteri tu meninggal lah, isteri meninggal bukan suami dapat semua. Contoh tiba-tiba isteri tu ada anak lelaki, jadi anak lelaki sajalah, maksudnya dia ada seorang je anak lelaki. Jadi anak lelaki tu akan makan semua sekali. Maksudnya harta selepas daripada suami dah ambil bahagian dia, balance yang harta tu adalah milik anak tu lah, anak lelaki. Contoh tu misal dia. Dan juga kita kata pihak perempuan ni ada jugalah asobah, tapi dia bukan asobah macam lelaki. Dia asobah lain lah. Okay, baik. Jadi kita tengok dulu dalam kitab. Kita tengok pada muka 4 ni. Okay, jadi kita dah tahu dah taksib tu apa. Lepas tu kita tengok pula taksib. Lepas tu asobah. Asobah tu apa? Waris yang mengambil taksib. Asobah tu apa? Waris. Yang ni itulah
ahli keluarga lah, ahli waris yang mengambil taksib. Taksib tu apa? Yang dekat atas ni lah. Sama ada dia ambil semua pusaka, harta pusaka, ataupun sama ada dia ambil sebahagian selepas ahli fardu dah ambil, ataupun silat-silat hari bulan tak dapat langsung. Okey, baik macam tu. Okey. Lepas tu asobah pula terbahagi kepada 3. Asobah tu ada pula 3. Ni istilah-istilah dia lah. Nanti yang kita akan jumpa yang ni, 3 ni. Pertama sekali asobah binafsi, asobah bil ghairi, asobah ma'al ghairi. Ni tak apalah, jangan pening-pening lagi lah. Untuk peringkat permulaan ni, kalau kata siapa yang baru mula-mula nak belajar, dengar dululah, cuba dengar dulu, tengok dulu, boleh. Lepas tu bila dah habis nanti perhatikan balik, insyaAllah lah nanti dia faham lah. Kalau boleh sekali mengaji faham, alhamdulillah tu, anugerah lah tu. Boleh faham sekali mengaji, boleh faham tu, kena bersyukur lah. Mungkin terkadang dia setiap orang dia tak sama, mungkin berhajat kepada beberapa kali mengaji. Sekali mengaji tak nampak lagi, mengaji kali kedua cerah sikit-sikit, boleh daripada hitam tu jadi kelabu dia sikit. Mengaji sekali lagi, okey, nak cerah dah. Mungkin kena 4 kali mengaji, lepas tu tak apa lah, cerah dah tu. Okey, baik. Okey, jadi apabila kita sebut asobah tu apa, waris yang mengambil taksib, maknanya sama ada dia ambil semua ataupun dia ambil seberapa yang lebih, ataupun tak dapat langsung. Okey, baik. Lepas tu asobah terbahagi kepada 3. Okay. Jadi kita tengok sekali yang pertama sekali, asobah binafsihi. Tapi kalau ikut turutan dia sebenarnya kena sebut ahli fardu dulu, tapi tak apalah. Okey, baik. Asobah binafsihi, yakni mengambil asobah ataupun mengambil inilah ahli waris yang asobah ni dengan sendirinya. Maksud sendiri dia, maksudnya diri dia tu dah asobah dah. Maksudnya contoh dia macam mana? Anak laki-laki. Anak laki-laki ni dia asobah dengan diri dia sendiri. Maksudnya kalau kata mak dia ataupun ayah dia meninggal, tak ada dah ahli waris yang lain. Ni kita kata tak ada ahli waris yang lain lah. Apabila tak ada ahli waris yang lain, anak laki-laki tu boleh ambil kaut semua sekali. Macam tu, boleh. Ni tak apalah, untuk kamu ni kita faham yang tu dulu. Nanti insyaAllah nanti ke depan kita mengaji dengan Ustaz Asrul lah. Ustaz Asrul akan tegang. Ataupun kalau kita ada masih lagi, saya akan ni balik lah, kita bincang balik. Okey, baik. Lepas tu kita adanya asobah bil ghairi. Asobah bil ghairi ni apa? Yakni mengambil asobah dengan sebab ada orang lain. Boleh. Dengan sebab adanya orang lain, jadi dia pun terdapat asobah juga. Maksudnya dia boleh ambil juga asobah. Boleh. Tu kita kata asobah. Sekejap, ini kucing. Itulah. Ini kucing. Dengan itu kita panggil asobah. Asobah bi ghairi. Boleh. Kalau contohnya macam mana kita sebut, kita bagi contoh lah. Contohnya macam mana asobah bi ghairi ni, anak perempuan. Adanya anak perempuan, lepas tu adanya anak laki-laki. Jadi pada ketika itu, kedua-dua tadi ni disebabkan adanya anak laki, dia akan menyebabkan anak perempuan pun mengambil asobah juga. Boleh. Jadi laki-laki 2 kepala, perempuan 1 kepala. Tu nanti ke depan lah. Kita sebut kepala lah pula tu. Laki-laki 2 kepala, perempuan 1 kepala. Boleh. Macam mana kita jumpa dalam mana? Kita jumpa dalam surah An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu mana? Yusikumullahu fi kupura. Tak kita takut salah. Dalam surah An-Nisa. Dah. Seperti
mana dalam surah An-Nisa ayat yang 11, yusikumullahu fil auladikum lizzakari mislu hadzil unsayain. Boleh. Yang mana yang kita nak tu? Lizzakari mislu hadzil unsayain, yakni kalau kita nak mudah fahamnya, kita pintah maksud bagi laki-laki itu 2 bahagian daripada anak perempuan. Maksudnya kalau dalam kata lain nak lagi cepat faham, laki-laki 2 kepala, perempuan 1 kepala. Itu nantilah. Boleh. Tak apalah nantilah tu. Okey, lepas tu adanya lagi asabah ma'al ghairi. Asabah ma'al ghairi. Apa dia? Yakni mengambil asabah serta orang lain. Yakni bersama-sama mengambil asabah. Boleh. Tu. Ni kalau kita kata adanya anak perempuan, macam mana? Saudara perempuan dengan anak perempuan. Kalau tak salah tu. Nanti cek balik. Saudara perempuan dengan anak perempuan. Dia menarik dah tu. Dia menarik. Boleh dapat sekali lah. Tu asabah ma'al ghairi. Okay, habis dekat situ. Ni bab asabah. Boleh. Jadi sebenarnya asabah ni sepatutnya kita kena dahulukan, kita kena sepatutnya kita kena bicarakan dululah ahli fardu ni, tapi tak apalah. Jadi asabah ni terbahagi kepada 3 lah. Asabah ni pula ada 3. Boleh. Asabah dengan diri sendiri. Dengan diri sendiri. Lepas tu kita ada asabah dengan orang lain. Asabah tu dengan orang lain. Dan yang ketiga adanya asabah berserta orang lain. Asabah tu dengan saya kata dengan serta dengan orang yang lain, serta orang yang lain. Boleh. Ada 3 lah. Boleh. Itu dekat asabah. Okey, baik. Habis. Okey, baik, habis dekat situ. Baik, seterusnya. Okey, seterusnya kita akan jumpa juga dalam kitab faraid. Ni ataupun kita kata yang paling terpenting sekali. Yang paling terpenting sekali adalah bab hijab. Al-hijbu ataupun hajbun. Hijab ataupun kita kata dinding. Jadi seseorang tu sebelum kita kata boleh nak menghukumkan faraid ni, boleh nak menyelesaikan hukum faraid ni, mestilah mahir dulu bab hijab ataupun nak mendindingkan orang ni. Kalau kata bab hijab nak mendinding ni, kalau kata tak mahir, kita kata memang tak boleh lah. Tak boleh nak kita nak menghukumkan dengan masalah faraid, tak boleh. Takut-takut apa? Takut-takut orang yang tak patut dapat boleh dapat, dan orang yang dapat tak boleh dapat. Macam itulah. Jadi bab ni lah yang paling penting sekali, bab hijab. Bab kita nak mendinding, nak menghalang orang lain. Boleh. Macam kita kata yang tadi lah. Macam yang kita kata tadi tu, masalah tadi yang kita buat contoh, nenek. Seorang nenek ada cucu, tapi cucu perempuan yang jaga dia tu datang daripada anak perempuan. Yang tu tak dapat. Dia jagalah 10 tahun pun walaupun dia jaga nenek. Apabila nenek tu mati, adakah dia boleh dapat pusaka cucu perempuan daripada anak perempuan? Tak boleh, sebab dia zawi arham. Tiba-tiba anak laki-laki si nenek tu datang, dia pun claim balik. Dia claim semualah. Aku nak harta ni. Dah tak boleh nak buat apa lah. Okey, baik. Okey, baik. Lepas tu kat sini adanya beberapa istilah jugalah daripada hajbun ataupun hijab tu, pecah 2 pula kat situ. Dia pecah 2. Hajbun hirman dan hajbun nuqsan. Okey, kalau sepintas lalu kita nak sebut macam mana hijab tu terpecah kepada 2, dan juga
kita kata ada lagi lah yang menyebabkan terhijab tu ada lagi. Cumanya kat sini apa tu hijab yang pertama hijab nuqsan ataupun pertama sekali hijab nuqsan dan yang kedua hijab hirman. Hijab nuqsan ni adalah dia mengurangkan daripada dapat banyak kurang dapat jadi sikit, daripada banyak dapat sikit. Dan juga hijab hirman ni macam mana, hijab terus, dia dinding terus, dia halang. Dia halang terus daripada mendapat, asal dia dapat. Tetapi disebabkan adanya orang lain menghalangkan seseorang tu dapat. Itulah nama dia hijab hirman. Dan dalam ilmu faraid ini apabila disebut hijab-hijab itu kena pada kata hijab hirman, halang terus. Okey, baik. Jadi kita tengok hajbun. Hajbun tu apa? Terdinding. Tu pada dua orang lah. Terdinding ataupun tertegah. Tetapi dalam kita kata yang naknya pada ilmu faraid ni apa dia? Terdinding daripada mendapat pusaka setelah seorang itu ada padanya sebab pusaka, mempusakai. Maksudnya dia kena ada sebab dululah. Sebab apa dia dapat pusaka. Lepas tu pula apabila dia dah ada sebab untuk mendapatkan pusaka, tiba-tiba adanya kita kata adanya benda yang menghalang ataupun seseorang yang menghalang. Contohnya macam mana? Adanya mayat, kita contoh macam ni lah, kita buat contoh tak? Contoh hijab hirman, hijab terus. Hijab hirman ni macam mana? Hijab hirman ni hijab yang menyebabkan tak dapat, contoh mayat. Salah. Okey, contoh mayat. Ni kita sekarang ni kita nak bahas hijab hirman dulu. Contoh ni mayat. Mayat ni adanya anak laki-laki, dia ada cucu laki-laki. Yang ni saja. Baik. Dengan sebab adanya anak laki-laki menyebabkan cucu laki-laki tak boleh dapat. Sebab apa? Sebab anak laki-laki ni ada. Ni kita panggil hijab hijab hirman. Tak boleh dapat. Boleh. Macam tu. Okey, boleh faham ke? Betul. Ni hijab kita kata hijab hirman. Macam tu. Okey, baik, habis. Okey, lepas tu kita kata adanya hijab apa dia? Ini hijab hirman. Ini hijab hirman. Tu. Hijab hirman. Hirman. Boleh. Maksudnya dia menghalang teruslah dengan sebab adanya anak lelaki. Cucu lelaki tak dapat terus. Tu hijab hirman. Okey, baik. Lepas tu kita ada lagi satu hijab hijab nuqsan. Maksudnya daripada dapat banyak dengan sebab ada sebab tertentu menyebabkan dapat sikit. Boleh. Tu hijab tu kita kata hijab nuqsan. Contoh macam ni. Mana dia? Kita tengok dulu. Hijab hirman apa dia? Terdinding langsung atau tidak dapat sama sekali. Tu kita halang terus. Lepas tu kita ada satu lagi hijab ataupun hajbun nuqsan apa dia? Terdinding daripada mendapat banyak kepada sikit. Daripada dapat banyak dapat sikit. Boleh. Contohnya macam mana? Hijab nuqsan. Tu contoh macam mana? Kita kata apa tu? Kita kata suami tau. Contoh macam ni. Okay. Macam ni. Baik.
Ni hijab hijab on. Okey, baik. Sekarang ni kita tengah membicarakan hijab nukson. Kalau hijab hirman, hijab terus. Contoh macam adanya anak lelaki dan cucu lelaki. Jadi cucu lelaki tak dapat. Tu hijab hirman, hijab terus. Okey, baik. Kita yang lepas tu pula ada yang kedua. Boleh. Yang kedua ni adalah hijab kita kata hijab nukson. Hijab nukson ni daripada dapat banyak kepada dapat sikit. Baik. Ini dapat banyak. Ini dapat sikit. Boleh. Contoh macam mana suami. Contoh. Jadi mayat tu isteri. Yang mati tu isteri. Tinggal suami. Contoh tinggal suami sahaja. Jadi isteri tu pun dah tak ada ahli keluarga. Lepas tu pula tak ada anak. Maksudnya dia ada suami saja. Jadi suami dapat fardu dengan nilaian koda dia 1/2 harta isteri. Boleh. Tu kalau kata tak ada anak. Tapi tiba-tiba apabila isteri ada anak. Contoh kalau kata isteri ada anak, suami tadi dah bertukar dah. Daripada dapat 1/2 nilai dia yang banyak, yang besar sikit nilai yang dia. Sekarang ni dapat 1/4 daripada harta isteri tu. Itulah hijab nuksan daripada banyak jadi sikit. Contoh lah ni. Tu hijab nuksan. Okey, baik habis. Jadi harapnya boleh faham lah, setakat tu boleh faham lah insyaAllah. Dan kalau kata ada tersalah tu minta mungkin boleh tegur lah kalau kata ada salah. Okay, baik. Lepas tu pula mahjubun. Mahjubun yakni waris yang terdinding. Itu istilah dia lah. Okey, baik habis. Lepas tu tawakuf. Tawakuf. Ni patut ini duduk belakang sikit lah. Tapi tak apalah, dah ada kat sini kan. Tawakuf ni yakni ditahan dahulu atau disimpan. Ni untuk masalah macam mana? Masalah contoh contohlah untuk perempuan yang hamil, dia pun tak tahu lagi jantina sama ada lelaki ataupun perempuan, ataupun kita kata seseorang yang hilang. Seseorang yang hilang tu pun kita kata ditawakuf juga. Maksudnya harta pusaka untuk dia tu kita off dulu, kita relax dulu. Kita tak tahu lagi. Baik, habis. Jadi habis dekat situ. Lepas tu nanti masuk muka surat 5. Muka surat 5 ni ahli fardu. Sepatutnya kita kena bicara ahli fardu dulu. Sepatutnya kena duduk atas ni. Ahli fardu ni kena duduk atas. Contohlah susunan dia. Minta maaf lah. Ni kekurangan pada susunan. Mungkin tak berapa nak teratur lagi. Masih lagi dalam susunan. Boleh. Okey, baik. Okey, jadi kita recap. InsyaAllah kita habis dekat ni lah. Jadi kita recap dulu sebelum kita habiskan sesi pada malam ni. Kita recap dulu apa yang kita bicara lah. Baik. Pertama sekali Zawi Arham. Baik, Zawi Arham ni macam mana? Zawi Arham ni adalah ahli keluarga yang kita kata yang tak boleh dapat pusaka. Boleh. Jadi keluarga si mati tu ada dua jenis lah. Adanya kita kata ahli keluarga yang boleh dapat pusaka, adanya ahli keluarga yang tak boleh dapat pusaka, yang mana kita istilahkan dengan Zawi Arham. Boleh. Dia ada 7 lah. Zawi Arham ni 7 laki-laki dan 7 perempuan. Dan ahli waris yang boleh dapat belah laki-laki adalah 15. Kalau pihak perempuan pula adanya 10. Jadi yang boleh dapat pusaka 25 orang. Dan yang tak boleh dapat pusaka adalah kita kata 7 14. Okay, baik habis. Tu boleh tengok dekat sini, nanti saya share lah. Boleh tengok dekat sini lah. Ni. Okay, baik. Selepas itu adanya taksib. Boleh. Taksib ni kita kata terhak semua pusaka ataupun seberapa yang baki daripada selepas ahli fardu ambil. Ataupun yang ketiga dia tak dapat langsung. Jadi ada 3 lah.
Taksib tu sama ada kita kata dapat semua pusaka, semua harta dia dapat, ataupun yang kedua dapat seberapa yang baki setelah ahli fardu dah ambil. Lepas tu pula yang ketiga ataupun tak dapat langsung. Sebab ahli fardu dah ambil semua, asabah tak dapat. Okey, baik. Okey, lepas tu adanya perkataan asabah. Asabah tu apa? Waris yang mengambil taksib. Waris yang mengambil semua harta ataupun seberapa yang baki ataupun tak dapat langsung. Okey. Lepas tu asabah ni terbahagi kepada 3. Asabah binafsi ataupun asabah bil ghairi ataupun asabah ma'al ghairi. Asabah binafsihi ni apa macam mana? Asabah yang dia ambil dengan diri dia sendiri. Maksudnya diri dia sendiri tu dah kuat dah, dia boleh ambil semua dah. Okey, lepas tu pula adanya asabah bil ghairi. Contoh macam ada anak lelaki dan anak perempuan. Apabila dia bergabung adanya dua-dua ni sekali, tu orang panggil asabah bil ghairi. Lepas tu dia kena kira macam mana? Kira pakai kepala. Laki-laki 2 kepala, perempuan 1 kepala. Tu boleh catat kat sini tu. Bila asabah bil ghairi sahaja, jadi dia terus dia dah dia punya formula dia dah lain dah. Laki-laki 2 kepala, perempuan 1 kepala. Macam tu dia kira kepala-kepala juga. Okey, lepas tu kita ada yang ketiga dia asabah ma'al ghairi. Asabah ma'al ghairi ni macam mana? Contohnya saudara perempuan dengan anak perempuan. Apabila ada dua macam tu, maksudnya pihak awasi dan pihak furu'. Jadi asabah ma'al ghairi, yang ni asabah bersama-sama, dia tolong, dia tarik untuk mengambil asabah. Itu istilah dia lah. Boleh. Ini mengambil asabah serta orang lain. Okey, tadi. Okey, lepas tu kita tengok dekat sini, selepas itu hajbun. Hajbun tu terdinding ataupun tertegah. Ataupun dia menegah. Macam tu. Okey, lepas tu kita adanya hajbun hirman dan hajbun nuqsan. Jadi hijab ni ada dua jenis, hijab hirman ataupun hijab nuqsan. Hijab hirman ni hijab yang mana kita kata halang terus, tak dapat langsung. Halang seseorang tu daripada tak dapat. Kalau hijab nuqsan pula, hijab yang mana kita kata daripada asalnya dapat banyak jadi sikit. Tu hijab nuqsan, istilah dia boleh. Dan dalam kitab Faraid apabila kita jumpa hijab ataupun perkataan hajbun, kena pada kata hajbun hirman. Tu. Okey, baik. Lepas tu adanya perkataan mahjubun, tu apa? Waris yang terdinding. Okey, baik, habis. Lepas tu lagi satu tadi tu kita sebut pasal tawakuf. Tawakuf ni patutnya ke belakang lah. Tawakuf ni apa dia? Ditahan. Maksudnya harta pusaka tu ditahan ataupun disimpan dulu. Ada beberapa masalah. Contoh untuk perempuan yang hamil ataupun kita kata orang yang hilang. Kita tawakuf dulu. Berhenti dulu. Okey, baik. Okey, baik. Sebelum tu boleh tanda jugalah. Boleh tanda juga dekat hijab nuqsan lah. Ataupun macam ni. Apabila seseorang tu nak tanya masalah faraid. Boleh, apabila nak tanya masalah faraid, kita kena tanya dulu. Kita kena tanya dulu 6 orang. Adakah 6 orang ni ada ataupun tak ada? Apabila adanya 6 orang, ni maksudnya orang lain dah tak boleh dapat. 6 orang. Apabila adanya 6 orang ni, orang lain dah tak boleh dapat. Siapakah 6 orang tu? Pertama sekali bapa. Boleh. Yang kedua ibu. Yang ketiga dia anak perempuan. Yang keempat dia anak laki-laki. Apa tu empat. Dan yang kelima ni suami. Dan yang keenam dia isteri. Boleh. Tapi yang mati tu maksudnya salah seorang dah, sama ada suami ataupun isteri lah. Tapi nak katanya 6 orang ni. Boleh. Apabila adanya keenam-enam ataupun kita kata adanya kelima-lima lah. Contoh kalau kata isteri mati, suami lah. Kalau kata suami mati, isteri lah. Jadi balance dia kita kata 5 orang lah. Jadi apabila kita kata adanya berkumpul bapa, berkumpulnya ibu, berkumpulnya anak perempuan, berkumpulnya anak lelaki, lepas tu berkumpulnya sama ada isteri ataupun suami, maka orang lain dah tak dapat, dia dah hijab, dia dah dinding, dia dah tutup, maka orang lain dah tak dapat dah.
boleh. Macam tu. Baik. Lepas tu pula antara 6 orang tadi pula, antara 6 orang tadi, 5 orang kita kata adanya hijab. Hijab jugalah. Hijab sikit. Hijab apa? Hijab nuqsan, daripada dapat banyak boleh dapat sikit. Siapakah 5 orang yang daripada 6 orang tadi tu yang saya sebut tadi tu? Pertama sekali bapa, kedua dia ibu, yang ketiga dia anak perempuan, yang keempat suami, dan yang kelima isteri. Yang ni ada hijab. Hijab nuqsan, maksudnya daripada dapat banyak dia boleh jadi sikit. Lepas tu pula macam mana anak laki-laki? Anak laki-laki ni dia tak ada hijab langsung. Dia semata-mata asabah. Dia semata-mata makan semua sekali. Boleh, sebab tu lah kena bergembira lah kalau kata adanya anak laki-laki dalam keluarga. Maksudnya mak ayah tu ada anak laki-laki. Jadi dia faham dah maksudnya macam mana harta dia tu tak pergi ke orang lain. Macam tu. Tapi kalau kata adanya dalam family tu seseorang, maksudnya antara suami dan isteri tu adanya anak perempuan saja, sama ada satu anak perempuan ataupun dua anak perempuan ataupun banyak anak perempuan. Pada masa tu kita kena faham dah bahawa harta pusaka, maksudnya salah seorang, maksudnya sama ada isteri ataupun suami tu meninggal nanti, harta tu akan boleh pergi dekat orang lain juga. Macam tu, dia boleh pergi ke orang lain. Sebab orang perempuan ni maksudnya kita kata anak perempuan. Anak perempuan apabila dia seorang-seorang, dia akan dapat 1/2. Kalau kata 2 orang dan ke atas, dia akan dapat 2/3 daripada harta si mati. Sama ada ibu yang mati ataupun bapa yang mati, maksudnya tak habis juga. Maksudnya boleh pergi dekat orang lain. Sebab tu kita kena belajar ilmu faraid supaya kita tahu. Maksudnya anak nantinya, maksudnya kalau kata adanya anak perempuan saja 3 orang. Apabila adanya anak 3 orang perempuan ni, kita faham dah. Maksudnya kita kata mak ayah tu lah, suami isteri tu kena faham dah. Maksudnya harta aku nanti ni akan pergi juga dekat orang lain. Maksudnya anak 3 orang ni jangan bolak semua lah. Maksudnya sebab apa? Kalau kata dia bolak semua harta, maksudnya sekarang ni dia dah makan harta orang lain. Janganlah. Tu. Boleh, sebab apa? Sebab hadis Nabi, la yadkhulul jannata lahmun nabata min haram. Maksudnya kalau kata tumbuh kita kata kita ambil yang haram ni takkan masuk ke dalam syurga. Maksudnya daging-daging yang daripada haram, benda yang haram tak akan masuk ke dalam syurga. Boleh. La yadkhulul jannata lahmun nabata min haram. Maksudnya yang tumbuh daripada makanan-makanan ataupun sumber-sumber yang haram menyebabkan tak dapat masuk syurga. Sebab tu salah satunya kita kena mengaji ilmu faraid. Supaya tak nak jadi macam tu. Baik. Habis dekat tu dulu. Jadi itulah recap untuk sesi ketiga pada malam ni. InsyaAllah kita jumpa pula pada minggu hadapan. Kalau ada kekurangan tu, saya minta maaf. Tu. Baik. Jadi yang baik tu datang daripada Allah dan yang lemah tu daripada kelemahan diri saya yang mungkin cara penyampaian tu mungkin tak sampai. Baik. Kalau kata ada apa-apa soalan, boleh komen lah. Nanti saya try jawab ataupun saya akan suruh Ustaz Asro yang jawab. Baik. Dan juga kalau ada salah silap tu, saya minta maaf lah. Tu. Baik. Jadi wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا رب زدنا علما اللهم فتح في الدين وعلم تأويل واجعلنا من عبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.